Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Selamat pagi kepada murid-murid yang dirahmati Allah sekalian, yang disayangi Allah sekalian. Hari ini kita akan sambung pada pelajaran kita pada tajuk yang baru, iaitu tengok pada buku kamu, muka surat 33. Ni pelajaran yang ke-6, sifat wajib, sifat Allah yang wajib dan mustahil. Sifat Allah yang wajib dan mustahil. Okey, apa itu sifat Allah yang wajib? Wajib tu sifat yang wajib ada, yang perlu ada, mesti ada pada Allah. Sifat yang mesti ada pada Allah. Contoh, kalau kita manusia, sifat yang ada, mesti ada pada kita ialah lemah. Manusia ni lemah, tak kuat. Kalau Allah, sifat yang wajib bagi Allah, Allah tu maha kuasa. Contoh, okey. Dan mustahil. Mustahil. Ni mustahil ni apa? Sifat yang tak patut. Tak patut pun ada pada Allah, iaitu lemah. Contoh lemah macam kita ni. Kita sifat wajib kita lemah. Maksudnya sifat yang mesti ada pada manusia ni lemah, tak kuat. Sifat yang mustahil bagi Allah ialah lemah. Allah tu tidak lemah, Allah tu kuat. Okey. Itu yang pertama. Okey, sebelum kita tahunya, tengok tajuk dia, wujud. Ni. Wujudun, lawannya adamun. Apa tu wujudun, apa tu adamun? Okey. Sebelum kita tengok pada sifat wujud dan sifat adam, kita tengok dulu gambar di bawah ni, ada 4 jenis gambar. Kita nak ulang kaji sedikit pada pelajaran yang lepas. Kita belajar apa yang lepas? Tentang ma'rifah, iaitu mengenal Allah. Jadi gambar-gambar ni nak ulang balik. Macam mana kita nak kenal Allah? Macam Ustaz bagi tahu sebelum ni. Tengok sekeliling kamu. Tengok seperti contoh gambar ni. Allah Subhanahu Wa Taala mencipta haiwan, ataupun ni gambar apa ni? Burung, mencipta burung. Yang kedua, Allah mencipta gambar apa ni? Nampak tak kat sini ni, atas ni? Gunung Ganang ataupun Bukit Bukau. Tahu Gunung Ganang? Kalau kamu tengok dekat kalau kamu naik kereta lalu tepi jalan tu nampak Bukit Bukau, Gunung Ganang tu tinggi. Okey. Yang ketiga, Allah mencipta ni apa ni? Air ni. Pernah pergi pantai tak? Pernah pergi? Okey, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta laut. Dah lama kan tak pergi laut. Okey, kita doa-doa lah semoga COVID ni cepat habis. Lepas tu nanti bolehlah kita nak pergi mandi laut sama-sama, insya-Allah. Okey, yang keempat, Allah Subhanahu Wa Taala mencipta tumbuh-tumbuhan, pokok kayu, buah-buahan. Ni pokok kamu ni tengok tepi jalan banyak pokok tu kan. Itu semua Allah yang cipta, bukan manusia yang cipta. Allah Subhanahu Wa Taala yang cipta. Okey, itu nak menunjukkan kekuasaan Allah. Dan cara kita nak kenal Allah, kita tengok empat perkara ni. Tengok siapa yang cipta manusia, siapa yang cipta haiwan, siapa yang cipta air. Itu semua siapa yang cipta? Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Wujudun lawan adamun. Okey, kita tengok muka surat 34, muka surat yang sebelah. Baca dan faham. Baca, cuba baca. Baca sama-sama Ustaz. Makna sifat wujud. Wujudun ialah sifat wajib bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Okey. Wujudun, wujud ialah sifat wajib. Apa tadi sifat wajib Ustaz cakap? Sifat yang mesti ada. Mesti ada. Macam mana tulis mesti? Mim, sin, ta, ya. Mesti ada. Mesti ada bagi Allah.
Sebab dia Allah, jadi kena ada sifat ni. Okey. Apa maksud wujud? Ni, baca yang kedua sama-sama. Wujudun ertinya ada. Ada. Adalah, wujud tu ada. Jadi Allah tu kena ada. Kalau Allah tak ada, macam mana kita nak kenal Allah? Macam mana kita nak tahu siapa yang ciptakan langit dan bumi, siapa yang ciptakan manusia? Jadi mesti ada Allah tu. Kena ada. Macam kita manusia ni ada tak? Ada. Macam pensel kamu tak? Ada tak? Ada. Ada. Semua ada depan mata kamu nampak. Tapi Allah ni macam mana? Ada dia. Ada Allah ni tak sama dengan ada manusia. Manusia ni ada. Okay, ada tangan, ada kaki, ada mata. Ada boleh nampak ni, ada kaki dua. Tapi Allah ni kita boleh nampak. Kita tak nampak lagi sekarang. Tapi nanti dekat syurga kita boleh tengok Allah. Jadi Allah ada, cuma kita tak boleh nampak lagi sekarang. Okey. Yang ketiga baca. Wujudun yang tidak dikaitkan dengan masa dan tempat. Okey, ni pening sikit. Tapi Ustaz bagi orang faham. Wujud yang tidak dikaitkan dengan masa yang tepat. Okey, kalau manusia macam kita ni, macam kamu ni, ada masa dan tempat. Contoh dia, adanya seorang pelajar murid Seriti tahun 1. Pada tahun berapa? Kamu lahir tahun berapa? Cuba kira kamu lahir tahun berapa? 2008. Betul tak? 2000, bukan. 2012 atau 13. 2013. 2014 kan? 2014 kamu lahir. Jadi adanya kamu semua ni pada tahun 2014 baru kamu ada. Ustaz ni ada tahun berapa? Tahun 1993. Ada ustaz 1993 tu ustaz baru ada. Sebelum tu ada tak? Sebelum tu tak ada. Kamu ada pada tahun 2014. Contoh ni contoh Okey. Okey, sebelum 2014 kamu ada tak? Mana kamu? Kamu tak ada. Kamu dalam perut mak kamu lagi. Jadi kamu tak ada. Sebelum 2014 kamu tak ada. Okey. Itu ada manusia. Ada manusia ni ada hari, ada tarikh. Contoh kalau kamu tengok dekat botol air kan, botol minuman kamu contoh. Okey, ada sini ada dia tunjuk tarikh dibuat di kilang. Botol air tu dibuat di kilang pada tahun berapa? Contoh tahun 2020. Maksudnya 2020 baru botol air tu ada. Sebelum 2020, 2019 ada tak botol air tu? Tak ada. Okey, itu untuk makhluk. Makhluk ni apa? Makhluk ni yang Allah cipta. Manusia, haiwan. Contoh kalau kamu bela kucing kan? Kamu bela kucing, mula-mula dia seekor je mak dia. Anak dia mana anak dia? Anak dia tak ada lagi. Lepas tu baru anak dia lahir kan? Anak dia lahir tahun 2018 contoh. 2018 baru anak dia lahir. Dia anak dia lahir tahun 2018. Masa yang anak dia lahir itulah dipanggil ada mempunyai masa. Maksudnya manusia ni, makhluk macam kita ni, manusia, haiwan, ada. Tapi ada masa dia. Tahun bila? Ikutlah kamu lahir tahun bila. 2014, 2015, 2016. Maksudnya ada tempoh masa. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala, Allah wujudun yang dikaitkan. Baca balik tadi. Wujudun yang dikaitkan dengan masa dan yang tidak dikaitkan dengan masa dan tempat. Allah ni ada bila? Dah lama dah. Tak tahu. Kita tak tahu bila Allah ada. Dah lama dah. Sebelum adanya bumi ni, sebelum adanya masa pukul 1, pukul 2, pukul 3, 1 jam, 2 jam, 3 jam. Sebelum adanya semua tu, Allah dah ada dah. Allah ada dulu sebelum masa. Allah ada dulu sebelum bumi. Allah ada dulu sebelum planet. Sebelum ada planet, Allah dah ada. Sebelum adanya pukul 1, pukul 2, sebelum adanya jam kamu tu, Allah dah ada dah. Bila? Wallahu a'lam, kita pun tak tahu. Itulah dipanggilkan
adanya Allah tidak dikaitkan dengan masa dan tempat. Tak sama dengan manusia. Adanya Allah ni sebelum ada segala-galanya. Sebelum makhluk ni diciptakan, Allah dah ada. Tapi kita ni ada pada tahun yang kita lahir. Itu bermula kita punya ada. Ada tahu ada? Ada yang depan mata kamu boleh tengok macam Ustaz cakap tadi. Okey. Itu yang ketiga. Yang keempat bacanya wujudun, lawannya adamun. Wujudun, lawannya adamun. Tengok dekat buku kamu tu. Buku surat 34. Wujudun, lawannya adamun. Tadi kita tahu wujud tu ada. Okey, kita nak tengok adamun. Apa ni adamun? Adamun ertinya tiada. Adamun ertinya tiada. Maksudnya Allah ni mesti ada dan tak boleh Allah ni tak ada. Sama tak dengan manusia? Tak sama. Kita ni ada, kemudian kita akan mati. Bila kita mati, kita tak ada. Kita ni ada, sekarang ni ada. Nanti bila kita dah mati, kita tak ada. Tapi Allah ni ada selama-lamanya. Daripada sebelum kita lahir sampai kita mati, sampai daripada sebelum nenek kamu, daripada nanti kamu dah kahwin, kamu ada anak, ada cucu, semua Allah tu masih ada. Allah Subhanahu Wa Taala masih ada. Jadi mustahil. Ini namakan sifat mustahil, sifat yang tidak patut. Sifat yang tidak patut. Sifat yang tidak patut. Tidak patut bagi Allah. Sifat yang tidak patut bagi Allah itu tak ada. Okey. Inilah yang terakhir tadi. Mustahil Allah bersifat tiada. Tak patut, tak mungkin lah Allah ni tak ada. Allah ni mesti ada. Macam tu. Kita ingat dalam kepala kita macam tu. Tak mungkin Allah ni tak ada. Allah ni mesti ada. Itu adalah sifat wajib dan sifat mustahil bagi Allah. Ada berapa sifat wajib mustahil bagi Allah ni? Banyak. Tapi kita nak tengok satu je dulu. Nanti kamu sampai masa kita akan belajar lagi yang lain. Okey. Jadi Ustaz ulang sekali lagi. Allah ni mesti ada dan Allah ni tak patut, tak mungkin tak ada. Itu je kamu ingat dalam kepala kamu. Boleh? Okey, boleh. Kalau ada apa-apa yang tidak faham boleh tanya Ustaz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.